Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kami hari ini ingin membentangkan yaitu tokoh etika Imam Al-Ghazali. Latar belakang Imam Al-Ghazali. Nama sebenar Muhammad bin Ahmad. Tarikh lahir 450 Hijrah iaitu 1058 Masihi. Tempat lahir di Tus iaitu di negara Parsi. Gelaran Al-Ghazali. Sempena kampung tempat kelahiran, kerja bapanya sebagai pemintal bulu kambing iaitu Al-Ghazali. Tarikh meninggal 14 Jamadil Akhir 505 Hijrah tahun 1111 Masihi di tempat kelahiran Tus. Sifat peribadi. Yang pertama, menggemari semua bidang ilmu sehingga dianggap gedung ilmu pada zamannya. Yang kedua, sanggup meninggalkan kemewahan hidup untuk mengembara bagi mencari ilmu pengetahuan. Yang ketiga, fasih bercakap, mahir berpidato dan berhujah. Yang keempat, bertakwa, kuat beribadat dan berkhemah tinggi. Yang kelima, ahli sufi yang praktis melakukan tazkiyah nifsu ataupun pembersihan jiwa. Yang keenam, ahli fiqh berfikiran terbuka dan membebaskan diri daripada taklid. Yang ketujuh, dilahirkan sebagai pengkritis dan berfikiran bebas dan unggul. Yang kedelapan, tidak suka kepalsuan, kemegahan dan kepura-puraan. Yang kesepuluh, tegas, berani dan tabah menghadapi dugaan. Pendidikan, bahagian pertama. Pendidikan pada mulanya secara percuma diajar oleh bapaknya sendiri kerana keluarganya yang miskin. Telah dididik dengan ilmu pengetahuan dan akhlak sejak daripada kecil lagi. Mempelajari ilmu-ilmu asas seperti menulis, membaca daripada guru-gurunya. Mampu menguasai bahasa Arab dan Parsi dengan baik. Oleh sebab itu, ia memudahkan Imam Al-Ghazali mendalami ilmu tinggi dalam pelbagai bidang seperti ilmu Al-Quran, hadis, usuluddin, fiqh, falsafah, tasawuf dan mantik, iaitu ilmu percakapan. Dapat mempelajari semuanya dalam masa yang singkat kerana kegigihannya. Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Aswar bin Rosmadi. Nombor matrik saya 04 DID 19F1005. Bahagian kedua, rentatan pengajian. Beliau mempelajari ilmu fiqh dan usuluddin daripada Syekh Ahmad bin Muhammad Tusi dan Ilmah Iman Abu Nasir Al-Ismaili di Jordan. Beliau ke Naisabur mempelajari ilmu tauhid. Dengan itu beliau mahir berhujah dalam bidang usuluddin mengikut aliran As-Sa'irah. Imam Ghazali digelar sebagai Hujjatul Islam. Pada tahun 469 Hijrah, beliau melanjutkan pelajaran ke Madrasah An-Nizamiyah di Naisabur, berguru dengan Imam Al-Haramaini Abu Ya'la Al-Juwaini untuk mempelajari ilmu kalam, sains tabi'i, falsafah, mantik dan tasawuf. Bahagian ketiga pula lah apabila beliau tamat pengajian.
Beliau dilantik sebagai Profesor Ilmu Fiqh pada tahun 488 Hijrah di Universiti An-Nizamiyah di Baghdad yang dibina oleh Nizam al-Malik, iaitu Perdana Menteri kepada Malik Shah, Raja Seljuk. Beliau dilantik menjadi naib Kanselor universiti tersebut sehingga tahun 489 Hijrah. Di samping memberi kuliah, beliau juga mengkaji tentang filsafat Yunani dan Islam dan melakukan penghidupan sebagai ahli tarikatus sufiyah. Pandangan Al-Imam Ghazali rahimahullah. Pandangannya boleh dijadikan panduan manusia. Pandangannya ialah pembentukan jiwa. Jiwa secara fitrahnya dicipta dengan potensi menyintai hikmah, makrifah dan ibadat. Kecenderungan ketiga elemen ini merupakan unsur Rabbani yang lahir secara semula jadi, yang lahir dalam diri manusia. Unsur ini bersifat dalaman dan semula jadi. Peranan pendidikan. Pendidik mestilah sama dengan peranan doktor. Seorang doktor tidak boleh membuat preskripsi yang sama terhadap semua pesakitnya. Seorang guru haruslah tahu kemampuan dan penerimaan pelajar dari segi mental dan fizikal. Guru wajar kena pasti sikap minat, keupayaan dan bakat latar belakang pelajar sebelum mengajar. Panduan rumah tangga. Pendapat beliau sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa iaitu kaum lelaki adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Ini kerana Allah melebihkan orang lelaki dengan keistimewaan yang atas orang perempuan dan juga kerana orang lelaki telah memberi nafkah sebahagian daripada harta mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rinali bin Sarina Omar, nombor metrik 04 DAD 19F1046. Saya akan menerangkan sumbangan Al-Imam Al-Ghazali dalam bidang ilmu dan pemikiran. Yang pertama, bidang falsafah. Membahagikan ahli falsafah. Imam Al-Ghazali membahagikan golongan yang bahaskan falsafah kepada 3 golongan, iaitu etis, natural dan teologi. Golongan etis, golongan yang mengingkari mewujudnya pencipta yang mentadbir seluruh alam. Golongan neutral, golongan ilmuwan yang banyak membuat kajian berkaitan dengan tabiat, kajian dan anatomi manusia, tumbuhan serta haiwan. Golongan teologi merupakan ahli yang membincang dan membahaskan soal-soal ketuhanan bersumberkan akal seperti Pluto. Mengimplikasikan ilmu falsafah. Imam Al-Ghazali merupakan individu pertama yang mengimplikasikan semula ilmu falsafah kepada 6 bahagian, iaitu matematik, mantik, fizikal ketuhanan dan sasiah dan akhlak. Matematik menurut Al-Ghazali adalah berkaitan dengan ilmu hisab dan kejuruteraan. Ilmu ini tidak berkaitan dengan perbahasan dan wujud agama. Mantik pula ialah ilmu yang berkaitan dengan logik akal dan bagaimana akal sebagai ejen penyusun hujah-hujah yang dikemukakan. Ilmu fizik pula berkaitan dengan kajian alam, langit, bintang-bintang, air, udara dan alam seluruhnya. Ilmu ketuhanan dalam falsafah mengkaji aspek ketuhanan dan perspek akal. Ilmu
ilmu ketuhanan ini didasari oleh perbincangan mantik dan logik. Ilmu ini merupakan Imam Al-Ghazali tersimpang daripada falsafah ketuhanan yang sebenar. Menurut Imam Al-Ghazali, sasiah ialah perkara yang berkaitan dengan unsur-unsur keduniaan yang dapat membantu manusia menjalani kehidupan seharian dengan lebih baik. Ilmu terakhir dalam ilmu falsafah menurut Imam Al-Ghazali ialah akhlak, iaitu ilmu yang berkaitan dengan cara seseorang menjalani kehidupan secara dengan sikap dan kepribadian mulia. Seterusnya, metodologi. Metodologi yang diasaskan oleh Imam Al-Ghazali adalah lebih jelas dan terperinci. Antara penulisan terkenal Imam Al-Ghazali dalam bidang falsafah ialah Maqasid al-Falasifah Al-Mudiq Mim Al-Dalal dan Tahaful Al-Fasifah. Abu Hasan Al-Nabawi juga menyifatkan Imam Al-Ghazali sebagai seorang yang istimewa seperti yang diungkap di dalam salah satu penulisannya. Seterusnya, menyelamatkan akidah umat Islam. Imam Al-Ghazali memainkan peranan yang penting dalam memperkembangkan ilmu falsafah Islam bagi menyelamatkan akidah umat Islam daripada terus direntap oleh fahaman falsafah ketuhanan Yunani yang tidak bertauhidkan agama yang suci, iaitu agama Islam. Al-Ghazali berjaya mempertahankan kemurnian Islam sekaligus mengelak amalan agung falsafah Yunani tanpa menyedari ia bertentangan dengan akhlak Islam. Seterusnya, gelaran Hujatul Islam. Diberikan gelaran Hujatul Islam kerana kemampuan Al-Ghazali memanfaatkan ilmu yang dipelajari daripada tokoh-tokoh ulama seperti kebijaksanaan, berhujah dengan mengemukakan pandangan-pandangan yang bernas, menyebabkan beliau amat disanjungi tinggi oleh umat Islam dan sememangnya gelaran yang diberikan kepadanya adalah tepat. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Fahmidah bin Muhammad Arif, 04 DAD 19F1120. Sumbangan yang kedua daripada Imam Al-Ghazali, iaitu bidang ilmu kalam. Al-Ghazali memberi sumbangan yang cukup besar dalam ilmu kalam. Beliau telah mengarang begitu banyak penulisan dalam ilmu kalam. Dalam penulisan beliau, Al-Ghazali banyak mematahkan hujah-hujah daripada pihak lawan yang dilihat agak keterlaluan semasa membahaskan isu-isu yang timbul daripada perbincangan ilmu kalam. Ilmu kalam sudah pun berkembang dengan baik bagi mempertahankan akidah ahli sunnah sebagaimana yang terdapat dalam Al-Irsyad, iaitu salah satu kitab karangan Imam Al-Haramain, iaitu guru Imam Al-Ghazali. Ada disebut dalam sejarah, Al-Ghazali tidak menyukai majlis-majlis perdebatan berkaitan dengan ilmu kalam. Jika dijemput ke majlis seumpama itu, beliau hanya berdebat dengan menggunakan metodologi Rasulullah SAW dan para sahabat dengan berpaksikan Al-Quran dan Al-Sunnah sahaja. Hal ini kerana beliau beranggapan tanpa sumber dua utama itu akan menambahkan lagi kerisauan dan kecelaruan dalam masyarakat pada ketika itu. Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ketika membincangkan berkaitan dengan teori dan konsep ilmu, tidak meletakkan ilmu kalam sebagai satu ilmu yang bermanfaat kepada masyarakat. Bahkan, beliau menganggap sesiapa yang keterlaluan membincangkan isu yang berkaitan dengan sifat dan perbuatan Allah SWT adalah termasuk dalam golongan orang yang melakukan bid'ah di dalam Islam. Beliau mengatakan ilmu kalam tidak bermanfaat kepada manusia kerana ada dua sebab. Sebab pertama ialah ilmu ini tersimpan jauh daripada matlamat yang utama, iaitu mengenal Allah SWT. Sebab yang kedua ialah pembincangan ahli ilmu kalam yang terlalu jauh sehingga menyimpang daripada apa yang dibincang oleh para ulama. Sekian, terima kasih.